Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid tahun 1. Terima kasih sebab join untuk kelas kita pada hari ini. Hari ini kita nak sambung topik kita iaitu kepentingan objek menyerap dan objek yang tidak menyerap air. Kelas-kelas sebelum ini kita dah belajar ada objek yang menyerap air, ada objek yang tidak menyerap air. Okey, apakah kepentingan setiap bahan yang menyerap air dengan bahan yang tidak menyerap air? Masing-masing ada kepentingannya. Okey, hari ini yang kita akan belajar. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa dia? Iaitu menyatakan kepentingan objek. Kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dalam kehidupan kita. Okey, apakah kepentingan menyerap air dan apakah kepentingan bahan yang tidak menyerap air dalam kehidupan seharian kita? Okey, seperti yang kita telah pelajari pada kelas yang sebelum ini, iaitu objek boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama ada objek yang boleh menyerap air dan yang satu lagi ada objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, kalau kamu masih ingat lagi beberapa contoh bahan-bahan yang boleh menyerap air atau objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kepentingan bahan menyerap air. Cuba perhatikan gambar yang pertama ini. Okey, nampak gambar yang pertama. Okey, ini gambar apa? Kamu nampak tak ibu tu tengah pegang apa? Mop. Dia pegang mop. Okey. Kita tahu mop adalah menyerap air. Mop digunakan untuk menyerap air di lantai. Okey, kalau tak ada mop payah kita nak keringkan air di lantai. Itu kepentingan yang pertama iaitu mop. Yang kedua, okey, nampak ni luka? Dia bersihkan luka dia dengan menggunakan kapas. Dia membersihkan luka dia dengan kapas. Okey, ini adalah kapas digunakan untuk membersihkan luka dan juga meletakkan ubat pada luka. Okey, kita tahu kapas ini menyerap air, dia menyerap ubat dan juga menyerap darah untuk dibersihkan. Okey, yang ketiga adalah tisu. Okey, tisu digunakan untuk mengelap pinggan mangkuk, cawan dan sebagainya. Kita tahu tisu juga bahan yang menyerap air. Tisu yang paling kita dah pernah gunakan tisu dapur kan. Tisu dapur adalah bahan yang menyerap air yang bagus juga Dia menyerap banyak air. Okey, yang seterusnya ini biasa kita lepas mandi kita mesti lap badan kita dengan tuala. Betul tak? Kalau kita lepas mandi kita terus keluar bila air pakai baju, kita tak lap dulu, baju kita basah. So sebelum kita pakai baju yang baru, kita mesti lap dulu dengan tuala. Sebab tuala adalah bahan yang menyerap air pada badan. Nak lap badan, nak lap rambut Okey. Cikgu, tak ada line cikgu. Tak ada line? Suara saya tersekat-sekat ke? Dengar tak suara saya? Jelas tak yang lain? Yes. Okey, terima kasih. Okey, alright. Kita teruskan ya. Kita teruskan. Yang pertama tadi mop, yang kedua itu adalah yang ni pertama yang ni pertama mop, yang kedua adalah kapas untuk menyerap luka, membersihkan luka, meletakkan ubat pada luka. Yang ketiga adalah tisu dapur, mengelap alatan-alatan di dapur. Yang keempat adalah tuala, mengelap badan, mengelap rambut selepas mandi, okey. Dan yang kelima, ini sapu tangan. Sapu tangan digunakan untuk mengelap peluh. Kalau kita lepas PJ ataupun kamu lepas beriadah di luar berpeluh, kita akan ambil tuala, sapu tangan yang kecil kita akan lap. Janganlah kita lap dengan tangan kita je, tak eloklah, kotor lah kan So digunakan sapu tangan. Sapu tangan ni daripada kain
tangan daripada plastik dan sebagainya. Sapu tangan daripada kain digunakan untuk mengelap peluk. Ini adalah beberapa contoh kegunaan bahan menyerap air. Okey, dan juga kepentingan bahan-bahan tersebut. Okey, ini adalah yang pertama, kepentingan bahan menyerap air. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah kepentingan bahan yang tidak, yang ni tidak menyerap air. Sebenarnya bahan yang tidak menyerap air ni juga ada juga kepentingan untuk kita. Okey, apakah yang pertama? Okey, nampak ni. Kamu nampak apa ni? Payung. Yes, payung. Bagus. Payung digunakan ketika hujan bagi melindungi diri kita daripada basah. Kalaulah payung ni diperbuat daripada kain, so kita pun basahlah kena hujan. So tak adalah fungsinya. So payung ini adalah bahan yang tidak menyerap air. Dia sebab payung ni diperbuat daripada kain. Kain sintetik kain sintetik dia kalis air, dia tak serap. So dia melindungi kita daripada hujan. Yang kedua, tahu tak yang kedua ni apa? Timber. Baldi digunakan untuk menadah air. Sebab tahu timber ataupun baldi ini adalah bahan yang tidak serap air. So kita bolehlah takungkan air, kita boleh isi air dalam baldi ataupun timber ini. Okey, kalaulah diperbuat daripada apa? Timber ataupun baldi ini dia diperbuat daripada kertas ke kotak, so basah tak? Basah. Basah. So kita tak bolehlah nak tadah air Okey, yang ketiga, tahu tak gambar apa ni? Kasut apa? Kasut kasut getah. Tahu tak kita pakai kasut getah ni waktu bila? Waktu bila kita pakai? Selalunya orang kamu nampak waktu bila? Hujan. Waktu hujan. Ya, waktu hujan lebat, susah nak berjalan. Kalau pakai kasut biasa, kasut sekolah ke apa, basahlah kasut kita kan. So dipakai kasut boot, kasut getah untuk melindungi kaki daripada basah. Oh sorry. Ya. Okey. Jangan nak gambar. Ya. Okey. Yang seterusnya, tahu tak alat apa ni? Objek apa kat bawah ni? Nampak? Nampak kan? Pernah nampak tak? Nampak. Pernah nampak tak? Nampak. Goggle kan? Goggle ataupun panggil pelindung mata untuk penyelam. Digunakan ketika untuk menyelam, untuk berenang, untuk pelindung mata. Dia buat kalis air, tidak serap air. Dia melindungi mata bagi penyelam-penyelam. Okey, ini kepentingan yang seterusnya, yang keempat. Gambar ni adalah goggle. Dalam bahasa Inggeris goggle. Ataupun dalam bahasa Melayu panggil pelindung mata bagi penyelam. Dia tidak serap air. Dia kalis air, melindungi mata bagi penyelam. Okey. Yang seterusnya adalah ni apa ni? Apa tu? Wiper. Cermin kereta. Bagus. Cermin kereta. Dia dibuat daripada kaca kan? Dia buat pada kaca. So dia melindungi penumpang-penumpang daripada terkena hujan. Kan dekat waktu betul hujan So ini juga di antara kepentingan bahan yang tidak serap air seperti cermin kereta. Okey? Okey. Yang terakhir, gambar ni. Nampak tak warna kuning ni? Baju hujan. Yeah. Sama juga fungsinya macam payung, melindungi diri kita daripada hujan. Sebab dia kalis air, dia tidak serap air. Bila kita berjalan dalam ketika hujan, kita pakai baju hujan so badan kita tidak basah. Sebab baju hujan tidak serap air. Okey, ini adalah beberapa contoh kepentingan bahan yang tidak serap air. Ingat ada ketika kita perlukan ataupun kita gunakan bahan yang tidak serap air. Ada ketika atau situasi di mana kita perlukan bahan yang serap air. Faham
mengikut situasi dan juga kepentingan ketika waktu itu. Masing-masing ada kepentingannya. Okay, sekarang saya nak kamu lihat buku aktiviti sains muka surat 54. Udah. Okay. Tulis tarikh. Hari ini 5 hari bulan 10. Tulis tarikh dekat atas. 5 hari bulan 10 tahun 2021. Dah. Okey, bagus. Okey. Kita buat sama-sama Okey. Kenali kepentingan objek. Tengok arahan dia kata. Suaikan jawapan. Dia minta kamu suaikan jawapan dengan gambar yang betul. Okey, dia ada 3 baris Yang pertama situasi. Yang kedua objek. Ini pertama situasi. Kedua objek. Ketiga kepentingan. Okey, kita tengok yang laju yang pertama. Baris yang pertama situasi. Okey, kamu nampak dekat lantai tu ada air Lantai tu ada air. Apakah objek yang sesuai menyerap air di lantai? Mop. Suaikan pada mop. Suaikan pada mop tu. Kamu gunalah pembaris Okey. Apakah kepentingannya? Menyerap warna air, menyerap cecair ubat, mengeringkan tumpahan air, menyerap peluh atau mengeringkan pinggan mangkuk. Apa jawapannya? Mengeringkan tumpahan air. Ya, bagus. Mengeringkan tumpahan air. Okey, dah? Cas. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Alright. Okey, nampak gambar kedua. Lututnya luka. Apakah objek yang sesuai? Kapas. Yeah, kapas. Atas tu gambar kapas. Berbola kapas Menyerap Okey. Kepentingannya? menyerap cecair ubat. Bagus. Menyerap cecair ubat. Dah. Okey, gambar yang ketiga. Seorang budak lelaki. Dia berpeluh. Apakah objek yang sesuai? Tisu. Tisu yang bawah sekali. Nampak bawah sekali tisu. Okey. Apakah kepentingannya? Menyerap peluh. Bagus. Menyerap peluh. Dapat? Dah. Alright. Bagus. Yang seterusnya ada warna atas split apakah objek yang sesuai? Yang kena dengan gambar tu. Papa. Yeah, papa yang drawing board yang drawing board tu. Okey, apakah kepentingannya? Menyerap warna air. Bagus, menyerap warna air. Atas sekali. Dapat? Dapat. Alright. Dan yang terakhir ada pinggan mangkuk, ada teko, ada sudu, cawan. Apakah Tisu objek dapur. sesuai? Tisu dapur. dapur. Okey, bagus. Tisu dapur. Tisu dapur. Kepentingannya? Mengeringkan pinggan mangkuk. Alright, bagus. Mengeringkan pinggan mangkuk. Dapat? Dah? Muka surat 54? Right, bagus. Dah. Belum lagi, Adam? Dah. Dah? Okey. Ryan dah? Okey, Uzair? Udah. Okey, Faris? Dah. Iris?
Have you finished? Dah. Okay. Okay, sekarang lihat muka surat 55. Tulis tarikh macam biasa Hari ni berapa bulan? 5 hari bulan 10 2021. Tulis tarikh dulu. Okey dah. 55. Tulis tarikh. Dah tulis tarikh? Dah. Okey. Objek tidak serap air. Sesuaikan jawapan dengan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Okey. Gambar yang pertama adalah goggle ataupun pelindung mata bagi penyelam. Apakah kepentingannya? Melindungi mata daripada terkena air. Bagus. Melindungi mata daripada terkena air. Ini dia. Yang kedua tu apa benda tu? Tahu tak yang kedua tu apa? Drum. Tung drum tung. Tung apakah fungsi dia? Menyimpan air. Menyimpan air. Menyimpan air. Gambar ketiga tu gambar apa? Baju hujan. Baju hujan. Baju hujan. Fungsinya? Melindungi diri daripada air hujan. Melindungi diri daripada air hujan. Silap. Larilah pula dia. Kamu guna pembaris Cikgu tak ada guna pembaris ni. Cikgu padam dulu. Tak cantik ni garisan ni. Okey, dapat Nak padam tak boleh, nak padam pula. Okey, sekarang yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Apa fungsi yang kelima tu apa tu? Apa objek yang kelima tu? Yang kelima tu apa? Wayar kan? Apa fungsinya? Getah paip. Bagus. Apa fungsinya? Mengalirkan air paip. Ya, mengalirkan air paip. Kereta jeep tak sebut lagi. Kereta jeep. Okey. Yang terakhir gambarnya apa? Kereta. Lupalah kereta. Cikgu tertinggal satu kereta. Kereta tu. Nampak tak? Apakah fungsinya? Mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, bagus. Tertinggallah satu pula. Terima kasih. Okey, nampak? Mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Dan yang terakhir tu tahu kan apakah objek tu? Mengelakkan kaki menjadi basah. Ya, mengelakkan kaki menjadi basah. Apakah ni? Ni apa gambar apa ni? Kasut getah. Kasut getah, bagus. Pandai. Okey, dapat? So, okey, untuk minggu ni kita ada dua tugasan. Kita ada dua tugasan. Dua tugasan. Muka surat 50 tadi, 54 dan juga muka surat 55. Itu tugasan pertama. Okey, satu lagi cikgu nak bagi satu lagi tugasan. Dengar baik-baik. Tugasan yang kedua, kejap lagi cikgu akan bagi link untuk kuis. Okey, link bagi untuk kuis. Nanti jawab, ada 2 kuis kat situ. Kamu jawab betul-betul pastikan betul semua. Okey. Saya ulang sekali lagi, kita ada apa? Sekejap ya.